Ikhwan ni kita duk baca takat ni saja, kita rasa Syiah ke mana? Tak lalu lah. Tengok ni, saya baca memorandum Syiah ni. Yang ni memorandum Syiah dihantar pada bulan 2001, tahun 2001, 6 Jun. Bulan 6. Jun bulan 6. Jun 6 hari bulan Jun 2011. 6 hari bulan 6 lah ni. Jun bulan berapa? Bulan 6. 6 hari bulan 6 2011, maknanya 2 tahun sudah. 2011. Kira baru 2 tahun. Dia hantar satu kepada Duli yang Maha Mulia. Dia tak pakai terima ni kan. Apa nama? Watiqullah Tengku Mizan Zainal Abidin Almarhum. Kita perasan tak? Dia pun suka pakai almarhum. Kita kalau almarhum apa dia? Maknanya oh bapak dia. Oh, saya silap. Saya ingat dia almarhum. Satu. Yang kedua, dihantar kepada Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib. Besar ni dia punya memo. Saya baca sikit ya. Saya punya original ni depa ambil bila tak bagi lagi RTM Perak. Dia ambil, dia gagal, dia belah terus. Tengok pasal kita duk baca ni takut dah dengar Syiah ni. Sanad pun tak betul tengok kat sini. Dia kata Duli yang Maha Mulia, yang Tuanku yang di-Pertuan Agong dan Perdana Menteri. Dia punya mukadimah pakcik. Ajaran Salafi Wahabi merupakan ajaran benak-benak terpesong daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Mereka menentang sifat 20 yang telah ditetapkan oleh ijma' mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syiah, dia kata dekat Wahabi Salafi, kita bukan Wahabi, peduli apa kita kan? Kata pi kat Wahabi, kita bukan Wahabi. Dia kata apa? Bahkan ajaran Salafi Wahabi juga tidak mentakwilkan ayat-ayat Quran dan Sunnah berkenaan sifat-sifat Allah Ta'ala. Mereka meyakini bahawa Allah ada tangan. Kita duk baca dalam Ibanah tu. Dia kata, Wahabi kata Tuhan ada tangan, ada kaki, ada pinggang. Tengok dia tambah. Tengok. Tak pernah kita kata Tuhan ada pinggang. Kita duk baca apa yang ada sajalah. Dia bubuh dengan pinggang, buah pinggang, jantung. Tuhan ada muka dan anggota-anggota lain seperti makhluk. Mereka meyakini Allah berada di langit dan di atas arasy. Syiah duk kata kita sesat. Semua ini, kata Syiah, bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah yang menolak pentajsiman dan penyerupaan Allah seperti makhluk. Dia kata apa yang dia perlu ingat ni salah. Sekarang kita Tuhan ada tangan, kita ada tangan. Kita dah kata Tuhan makhluk. Ni dia kata. Ajaran Salafi Wahabi juga menuduh umat Islam yang menyambut maulud Nabi, kenduri arwah, zikir ramai-ramai, mengguna tasbih, memanggil Nabi Muhammad sebagai Sayyidina, Tuan, sambutan Isra' Mi'raj, membaca tahlil untuk si mati, baca kunut, baca bismillah derah dalam Fatihah, selawat dan berbagai lagi. Wahabi Salafi menuduh semua ini sebagai pelaku syirik dan pembuat bid'ah yang menyesatkan. Bahkan ajaran Salafi Wahabi juga menghalalkan orang Islam menternak babi. Boy, ni boleh mendatangkan marah Pak Min. Sedap mulut dia. Dia kata kita kata halal menternak babi. Tulang dan kulit babi halal untuk dipakai dan diguna, melainkan dagingnya diharamkan makan, bukan untuk dipegang. Ini semua pihak Majlis Fatwa Kebangsaan masih menganggap ajaran Wahabi sebagai Ahlus Sunnah. Sebaliknya menentang ajaran Islam Syiah yang diakui oleh ulama dan dunia Islam sebagai kelompok Islam yang sah.
Dia kata, tengok, Syiah dia dapat tangkap. Wahabi boleh belah babi tak apa. Tengok dia duduk merongak ni, dia duduk beletiang. Duli tuanku, walaupun Islam di Nusantara kini majoriti mazhab Syiah, ini dia pak dia. Tetapi pada awalnya dia dipengaruhi oleh fahaman Syiah. Kedatangan Syiah ke Asia Tenggara bermula semasa Gubernur Bani Umayyah yang zalim bernama Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ketika itu ramai Syiah telah melarikan diri. Ada yang datang ke Nusantara menuju ke Cempa. Oh, kemudian ke Sulu, Sulawesi dan Kalimantan. Semua ni terdapat pada batu-batu nisan di mana terdapat kubur-kubur orang Islam pada abad 9 dan 12 Masihi. Golongan Syiah mencapai kekuatan politik di Timur Tengah. Lalu kedatangan mereka ke Asia Tenggara bertukar corak dari pelarian kepada politik. Mereka menyebarkan dakwah Syiah di seluruh dunia, khususnya Nusantara. Pada abad 10 Masihi berlaku penghijrahan kaum muslimin Parsi ke Nusantara. Sementara keluarga Lo Parsi ke Jawa Tengah. Mereka mendirikan perkampungan di Gersik, dan keluarga Jawani di Pasai, dan keluarga Syiah di Sumatera Timur. Maka boleh dikatakan sepanjang abad 11 dan 12 Indonesia dan Nusantara dipenuhi oleh aliran Syiah. Ni dia cerita dekat kita punya Agung dan kita punya PM ni, dia duduk dengar. Ini bererti sebelum kedatangan mazhab Ahlus Sunnah yang dominan di Nusantara, Nusantara adalah mazhab Syiah, dan dia telah mempengaruhi masyarakat dan kerajaan Islam di Nusantara. Pada tahun 878 Masihi telah berlaku pemberontakan yang menyebabkan hampir 10,000 orang asing, kebanyakan Arab Islam, terbunuh. Ramai yang melarikan diri ke Semenanjung, khususnya ke Kedah. Dia duk cerita ni, kita tak tahu sebatang haram. Dia duk cerita ke Agung duk dengar sambil naik kuda, duk dengar. Masa tu Agung gila kuda. Kesan daripada tu, ni Syiah duk kata, kesan daripada tu, maka amalan Islam mazhab Syiah, tengok dia punya word dia pakai tu. Kesan daripada tu, amalan Islam mazhab Syiah lalu menyerap masuk ke dalam budaya dan adat penduduk setempat. Di antara amalan Syiah ialah mendirikan kuburan, membesarkan orang alim dan wali-wali sudah meninggal, memperingati hari kematian ataupun hari haul. Begitu juga berzanji, sambut maulud Nabi, baca talqin, baca surah Yasin secara berjemaah pada setiap malam Jumaat, tahlil, sambut Isra' Mi'raj, nisfu Sya'ban, hari haul, bubuk merah, bubuk putih dan banyak lagi. Semua amalan ini berasal daripada Syiah dan tetap diteruskan masyarakat Malaysia sebagai amalan yang tak boleh ditinggalkan, jauh sekali ditentang. Tengok, mana kata apa? Ni yang duk buat menurun ni siapa dia? Bubuk merah, bubuk putih kita buat. Nampak? Tak apa Pak Mik, kita baca sikit. Kan? Saya nak baca sikit aja. Boleh nah? Sikit dah. Jika dilihat daripada perkembangan Islam di Aceh serta Nusantara, peninggalan Syiah masih ada dan sejarahnya kekal. Seperti sambutan Ashura masih disambut setiap tahun di Palembang. Tengok. Dia begitu. Dia duduk marah makan bubuk sora. Ada kan member kita tanya, awak tak boleh makan bubuk sora, ada telinga babi. Dia marah. Siapa tak boleh makan bubuk sora, ada telinga babi, dia tanya. Tak, ni pasal ni ya. Makcik tu tak puas hati. Malaikat kata masuk neraka. Bukan pasal bunuh orang, pasal makan bubuk sora. Makcik tu pening masuk neraka. Bukan macam tu. Kita nak minta kedarah bubuk apa pun, kedarah bila. Tetapi kenapa dikaitkan dengan Nabi Nuh? Kenapa dikaitkan dengan itu? Rupanya sambutan bubuk sora ada kena mengena dengan kematian Husain
pada tahun 61 Hijrah. Pasal itu 10 Muharram on di Karbala, bubuk pun masak di sini. Kenapa tak on bulan Safar? Tengok dia kata lagi. Universiti Syiah Kuala di Aceh, itu sebagai bukti Syiah ada di Aceh. Makam Habib Noh di Singapura, rupanya Habib Noh ni Syiah lah. Oh, ini kacau mai ni. Habib Noh Syiah. Makam Habib Noh. Dan buku-buku seperti Hikayat Amir Hamzah dan Hikayat Muhammad Ali Hanifah, bahkan adat pepatih di samping adat Temengguh yang masih diamalkan di negeri Melaka, Negeri Sembilan, wujud pengaruh ajaran Syiah di dalamnya. Diikuti sejarah Hamzah Fansuri yang merupakan salah satu ulama Tabadun Melayu Islam, juga bermazhab Syiah. Sultan Arifin ni bawa apa ni wanginya? Ayat asam lah. Ayat asam punya pasal Syiah pun duk lupa dah. Ayat asam punya pukulan Syiah pun duk lupa dah. Saya baca sikit, saya cari ending ya. Pasal ada benda dia sebut di sini yang menyebabkan kita tak boleh usik Syiah ni. Tak boleh usik. Tengok sikit lagi. Para miswara telah mengubah namanya kepada Megat Iskandar Shah. Bahkan sebahagian para miswara itu diislamkan oleh Sultan Arifin yang menjadi mubalik kepada keislaman para miswara, juga bermazhab Syiah. Kan dia seorang Buddha tak silap nah? Masuk Islam, duduk di Melaka. Yang duk ajak dia Sultan Arifin, yang kubur besar dia duk ada di Pulau Besar tak silap saya, sampai lah. Apa dia kata? Ni yang seronok ni. Bahkan sebahagian besar alat muzik diraja di Istana Melayu dari dulu hingga kini adalah berasal daripada Parsi atau Iran. Salah satu yang paling terkenal ialah Nobat, Nafiri, Rebab. Tidak ketinggalan songkok juga berasal daripada Parsi Iran. Songkok. Satu masa dulu songkok melambangkan keparsian, yakni justru melambangkan Syiah. Hari ini songkok sebagai budaya Parsi telah menyerap dan sebati sebagai budaya Melayu. Meskipun kini masyarakat Parsi telah meninggalkan budaya songkok, namun songkok dalam kalangan Melayu menjadi lambang kehormatan. Kanun Melayu yang terkenal dengan Tun Seri Lanang ada menghantar satu hit yang penting kepada pencinta Ahlul Bait Syiah di alam Melayu. Tun Sri Lanang dalam bukunya Hikayat Silatu Salatin telah menulis dengan jelas tentang asal usul Raja Melayu. Mereka adalah berasal daripada darah daging Iskandar Zulkarnain. Mereka dari daerah Parsi Syiah, sekarang terkenal sebagai Iran. Menurut Persatuan Silat Kalimah Malaysia dan tertera dalam website dia, pengasas mereka adalah Syekh Abdullah Rafi'i Qibrari ataupun Syekh Tajrid. Beliau adalah seorang pedagang dan juga mubalik Islam. Beliau berasal dari tanah besar Parsi dan seorang Islam bermazhab Ahlul Bait Syiah. Sultan Kedah pada waktu itu yang bernama Sultan Ong Mahawangsa telah masuk Islam dan menggantikan nama baginda kepada Sultan Muzaffar Shah. Pengaruh Syiah begitu sebati di dunia Melayu. Nah, itu dia. Kalau dah istana terlibat dengan Syiah, apakan daya? Tapi bila duk terang-terang, nampaknya raja bila dengar, oh, aku Syiah rupanya. Tak ada, duk sengap lagu tu. Duk sengap lagu tu. Jadi macam mana nak kata tahlil perdana jangan buat? Raja buat, istana buat. Macam mana nak kata kita duk mengaji ni, duk baca Syiah ni tak lalu dah ni. Tengok-tengok dalam surat ni, orang kata kalau usik Syiah macam usik sarang terbuat. Pasal itu kalau betul lah nak basmi Syiah, basmi daripada akar umbi. Mengaji akidah Ahlussunnah, boleh bakar dah. Sekadar nak pergi jentik satu sarang, jentik sarang pokok, istana bergegap. Tu bila mati raja-raja ni mati, raja tak pernah mati, dia pemangkat. Dia semua ni mangkat.
Sebelum tanam tu dia baik punya kayu besar duk angkat, nak buat pelantikan semula. Sebelum lantik, mayat tak boleh tanam. Dalam mazhab Syafi'i nak buka bab tang mana ni? Tak mayat balai serirung, rupanya Syiah punya hal. Kata Imam Syekhul Islam, kita tutup dia, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, berkata tentang Syiah Imamiyah bahawa mereka adalah manusia paling pendusta dalam masalah naqliyah wahyu, dan sebodoh-bodoh manusia dalam masalah nakal, dalam masalah hadis dan athar. Bahkan mereka ini golongan yang paling bodoh, dia kata dalam kitab dia Minhajus Sunnah. Inilah Syiah yang menjadi musuh kepada tertegaknya sunnah. Kita kata Allah ada tangan, dia marah kita. Dia marah kita. Dia tak suka. Jadi bila kita bercakap sunnah, bermakna kita usik satu sarang yang cukup besar. Orang putih kata you better be careful. Lebih baik hati-hati ya. Kita bercakap lebih besar, lebih besar, lebih besar, hinggutan dia tu lebih dahsyat.